Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, hari ini 10 Jun 2022. Saya berada di ladang tanaman cempedak ni belakang ni. Kalau kawan-kawan boleh nampak tarikh penanaman tanaman cempedak ni pada 7 Januari 2020. Lebih kurang 2 tahun 6 bulan lah. Nak tunjuk pada kawan-kawan sebab dengar cerita daripada rakan kerja saya, Cik Adil. Ni kawasan Cik Adil lah, ada pokok yang dah start berbuah. Alhamdulillah, dengan faktor kejayaan kita membuat sistem pembajaan yang sempurna, yang sistematik, telah menunjukkan hasil yang baik lah. Kemungkinan salah satu faktornya adalah satu pembajaan, itu yang kedua struktur tanah ni yang agak baik. Dan kita dah buat pengapuran, mungkin salah satu faktor jugalah. Jom kita pergi tengok lah, jalan-jalan kita tengok pokok cempedak kita ni macam mana. Ini dia merimbun ni. Cuma ada yang beberapa pokok yang tak berapa nak cantik juga. Macam sebagai contoh yang ini, kita tengok mana pokok yang dia kata berbuah tu. Saya pun dah lama tak datang sini, lebih kurang sebulan lah. Buahnya tak besar sangat lah, tapi adalah hasil dia. Kita punya teknologi yang kita pakai tu, dari segi sistem pembajaan yang sistematik, ni buahnya tak berapa nak cantik lah. Dan tak sesuai lagi kalau dia ikut pada umur dia ni kan. Tengok, dia berada pada dahan pada dahan betina kan. Nampak dia dah ada buah. Ada satu, ni bawah ni, tapi tak berapa nak cantik lah buahnya. Tapi tak apa, tu ada sana. Saya cuba zoom, saya malas nak ke sana. Ada nampak? Itu dia ikut. Boleh nampak dia buah ni, dia kalau ikut dia akan keluar pada dahan-dahan yang reproduktif lah, bukan dahan-dahan yang vegetatif. Ataupun senang cerita orang kampung cakap ni dahan betina lah. Ni dahan-dahan betina. Kalau dahan-dahan yang menegak ke atas macam ni dahan-dahan vegetatif lah, atau dahan-dahan dahan jantan lah. Dia akan keluar pada dahan-dahan lateral macam ni dahan reproduktif lah, untuk mengeluarkan buah tengok, dia keluar buah dekat sini, dekat ni tangkai dia. Ini dia tangkai buah lah. Tu dia keluar pada dahan yang melintang macam ni, bukan dahan yang menegak ke atas. Sebab tu kalau boleh kita jangan banyakkan dahan yang menegak ke atas lah. Kalau boleh kita tinggalkan satu saja batang utama. Yang lain-lain tu kita boleh buat pemangkasan sebenarnya. Ini cempedak CH28. Nanti kalau dia dah habis berbuah, nanti kita akan buat pemangkasan lah. Hari tu kita dah buat. And then satu juga galakan untuk pokok berbuah, macam seperti mana yang video-video sebelum ni lah saya beritahu. Untuk galakkan buah, kita kena buat pemangkasan. Selain daripada pembajaan, pengapuran, kalau kita tak buat pemangkasan, pokok pun dia tak nak berbuah. Kalau macam ni merimbun sangat. Walau bagaimanapun, ada jugalah pokok-pokok yang tak berapa nak sihat. Pertumbuhan daunnya berkurang berbanding dengan pokok-pokok yang lain, pokok cempedak yang lain. Biasa kita dapat soalan kenapa pokok saya yang ini lawa, banyak daun, yang ni kurang daun. Tak maaf lah bunyi bising sebab ada jentera mesin rumput dekat kawasan ni. Pun bunyi bising tak apalah, kita cuba sembang jugalah. Saya cuba bincangkan dengan kawan-kawan, kenapa pokok ni dia lawa, banyak daun, yang ini kurang. Kenapa? Yang pertama, kita boleh tengok daripada segi sistem pembajaan kita. Walaupun kita baja sama juga, ni pun contoh, kalau sini pun 2 kilo, sini pun 2 kilo juga. Tapi kenapa pokok ni macam tak berapa nak subur kan? Mungkin salah satu sebab pembajaan. Walaupun kita guna kuantiti baja yang sama, kita guna baja yang sama. Pokok durian pun tengah berbuah sekarang ni. Tapi tak tahulah ada hasil ke tidak. Kat sini kawasan ni monyet memang banyak.
tengok dari segi faktor serangan perosak dan penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin dari segi pengapuran. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemungkinan struktur tanah pada kawasan penanaman kita ni ada yang tidak baik lah. Mungkin ada batu ke. Itu yang keempat. Yang kelima, kemungkinan mikroorganisma yang di kawasan yang tidak berapa sihat ni mungkin kurang berbanding dengan pokok cempedak yang itu. Yang kelima, keenam. Seterusnya yang terakhir adalah kawalan ni lah pengurusan ladang, iaitu pemangkasan ke apa kan. Kita tak buat penjarangan apa semua pada batang dan juga dahan pokok. Mungkin salah satu faktor jugalah kenapa yang ini tak berapa nak subur, yang itu subur. Kita kena tengok dan perhatikan lah, dan kena sentiasa pantau keadaan pokok-pokok kita di kebun atau di ladang. Kalau macam ni kita kena beri perhatian lebih sikit lah, sebab tak berapa nak subur kan daun dia apa semua kan. Ini cantik. Walaupun dia cantik, tapi nampak macam merimbun sangat. Kalau merimbun sangat ni pun tak elok juga, sebab akan mengundang kepada kehadiran perosak dan penyakit. Dan boleh jadi kalau pokok ni dah sihat, dia ada penyakit, tiba-tiba penyakit tu akan berpindah kepada pokok yang tidak berapa nak sihat ni. Jadi pertumbuhan tu mungkin akan jadi tidak sekata lah. Dia ni dah sihat dah, yang ini tak sihat. Jadi bila penyakit ni datang ke sini, pindah ke pokok yang tidak berapa nak subur ni, lagi kuranglah subur pokok ni nanti. Mungkin salah satu faktor daripada pertumbuhan awal tanaman kita ni. Dan kemungkinan juga ada beberapa faktor dari segi tunas yang kita buat pembiakan tu. Mungkin tunas yang ni memang cantik, lawa, berbanding dengan tunas yang digunakan pada pokok ni tak berapa nak matang, tak berapa nak cantik. Jadi pertumbuhan dia agak lewat sikit lah. Dia benda ni banyak faktor jadi kita kena sentiasa pantau lah kita punya keadaan pokok kita ni. Jadi itulah beberapa faktor yang dapat saya kongsikan pada kawan-kawan. Mungkin boleh dijadikan sebagai panduan lah pada kawan-kawan yang mana ada pokok tumbuhan dia tidak sekata kan. Semoga video ini memberi manfaat pada kawan-kawan semua. Okey, semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Salam Jumaat.